Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar? Saya sihat, Alhamdulillah. Thanks for asking. Okay. Selamat pagi. Hai. Waalaikumsalam. Rindu. Alamak. Terima kasih sebab rindu. Saya terharu lah. Selamat pagi Tunisia. Hai Alia, Takif. Saya belum makan, tapi insyaAllah saya akan bertenaga. Saya pagi ni macam, sebab saya setiap pagi saya akan timbang berat badan saya. Semalam saya punya cheat day, dia gone wrong sikit. Yang mana semalam saya makan banyak semalam. So hari ni saya naik 1 kilo daripada semalam. Minumlah Milo, tak nak lah. Saya tak boleh minum Milo. Saya tak tahu saya sama tak dengan orang lain. Ada tak orang yang sama dengan saya? Kalau saya minum Milo, saya jadi lemah. Saya weak. Saya tak rasa energetik pun tak ada. Sama. Saya akan rasa ngantuk, rasa akan slow. Tak tahulah dengan orang lain kan. Saya minuman yang buat saya rasa saya boleh keep going kan adalah jus. Waalaikumsalam Zarif. Apa lagi yang saya okey? Jus lah bertengah air kosong. Yes. Better air sirap lah. Saya suka air sirap. Macam tu. So hari ni timbangan saya semalam 50.5, pagi ni 51.5. Aduh ya Allah. Mana tag Miss Baby ada? Tapi hari ni mungkin kita ada banyak student luar. Jadi saya pakai nama yang elok-elok sikit. Kan tadi orang salah faham pula kan. Gitu. Ni kelas Cikgu Zaid Kirana ke? Tapi asal nama lain. Alright. Okay. Saya dengar kata ramai yang minta tips untuk buat sajak akhir-akhir ni. Tak tahu mungkin sekolah dah mula buat latihan sajak ke, saya tak pastilah. Betul kan? Banyak sangat saya dapat DM untuk sastra. Okey, pertandingan YC patutlah. Kalau awak minta tips sajak daripada saya sebenarnya tips untuk buat sajak yang pertama sekali, sebelum awak menulis sajak, pastikan 2-3 hari sebelum itu awak banyak membaca bahan sajak. Spesifikkan apakah sajak awak tu, tema dia tentang apa dan awak baca. Baca bukan tiru baca saja untuk dapatkan mood. Dan biasanya awak dengan sastra ni, kalau awak nak menulis sajak, awak perlu berseorangan. Kenapa saya boleh menulis sajak adalah sebab saya hidup berseorangan. Dia tak boleh gangguan sangat. Okay, ataupun maksudnya, kalau awak dengan family, pastikan malam itu awak banyakkan membaca. Okay. So macam tu awak baca benda tu malam-malam. Lepas tu awak mula menulis, cari feel dulu, jangan betulkan lagi tata bahasa. You go ahead. Awak tulis lagi, keep going. Awak tulis je. Lepas tu, lepas habis baru awak fix tata bahasa. Tata bahasa ni tak adalah perlu awak ikut tata bahasa pun, sajak tak perlu pun. Maksudnya ada benda yang tak kena bunyi dia, awak betulkan. Kata kerja yang tak kena tu awak betulkan. Itu je lah. Bacakan sajak dekat kucing. Boleh tak ada masalah. Alright, introvert dalam bahasa Melayu apa dia? Okay, introvert dalam bahasa Melayu sebenarnya dia adalah lebih kepada pendiam. Perwatakan yang pendiam. Dia macam tu. Pemalu pun boleh juga, betul. Pendiam dan pemalu, betul. Okay, so introvert. Miss Baby tak ada notes ke? Ada notes kan? Cuba check. Ada tak? Tak ada? Tak ada? Alamak. Sekejap saya tanya Troopers sekejap Agus? Troopers? Yes. Okay, semalam saya ada 2 hari lepas saya submit notes tau. Saya dah cakap dekat Rajesh untuk letak dalam seminar Wiki saya ni. Boleh tolong check tak dengan ni? Sebab dia orang cakap dia orang tak ada notes. Alright, boleh. Sebenarnya nota saya ada. Sekejap Okay. Saya panggil nota Wiki. Sebab saya nak kejutkan orang, saya Wiki. Kaisara kata, Miss saya dapat C+ sahaja untuk BM. Alah, tak apa. Asalkan ada peningkatan. Saya percaya masih ada peningkatan tu. Bahasa Melayu standard. Cikgu nak ajar apa hari ni? Okay, hari ni saya akan buat satu tajuk karangan yang sangat menarik. Saya rasa sangat bagus. Dia nak kata menarik, tak ada menarik. Tapi sangat-sangat bagus. Untuk seseorang manusia, terutamanya pada peringkat remaja, awak kena ada ability untuk
untuk kawal perkara ini dalam antara masalah besar. Thank you Adiba. Dan seronok hari tajuk kita adalah kesihatan mental. Sebut kesihatan mental, kadang-kadang kita tak perasan yang kita ada masalah kesihatan mental. Betul? Right? Yes. Jadi hari ini kita akan bercakap tentang kesihatan mental, atau mungkin nanti sekejap lagi saya akan bersembang dengan awak. Apa yang awak nak cakap tentang kesihatan mental, dan mungkin saya boleh melalui pembacaan saya boleh syorkan kepada mereka yang mungkin ada masalah kesihatan mental untuk jaga pemakanan dia dari segi apa yang awak boleh lebihkan. Okay? Jadi yes, okay, kepada pelasian baru, ada pelasian baru kat sini, selamat datang saya ucapkan. Saya baik orangnya, saya sangat baik. Okay. Alright. Okay, saya sihat. Thanks for asking. Okay. Miss sajak saya dinilai oleh DBP, doakan tahu. Saya doakan. Okay. Nak buat sajak ni awak tak boleh just nak tulis sajak. Tak boleh. Awak kena banyakkan membaca. Okay, that's why kalau tema dia adalah tema kenegaraan, awak banyakkan, awak type je, Google banyaklah sekarang, awak tulis je sajak tema kenegaraan. Nanti akan keluar. Jadi awak bacalah. Jangan tiru baca saja untuk dapatkan mood. Mood tu penting. Miss memang peminat cook ke? Okay. Saya memang minat cook. Dah lama lah saya minat cook. Tapi sekarang saya dah tak minum cook, saya dah tak beli cook. Jadi yang ni adalah daripada hasil berjalan-jalan dan juga hasil hadiah daripada orang ramai. Alright. Okay, Miss nak motivation? Nak motivation? Okay, kalau awak sebut nak motivation, okay, mari saya bagi awak satu motivation. Sebagai anak-anak lah kan, bukan anak-anak saya, anak-anak mak dan ayah awak. Sepatutnya apakah motivasi awak? Mak ayah awak. Mak ayah awak adalah motivasi awak. Okay, ingat, apa yang kita buru dalam hidup tidak semestinya berkaitan dengan kita. Okay, kadang-kadang kehidupan kita adalah untuk membantu orang lain. Itulah yang akan berbalik kepada kita dan akan menggembirakan kita. Macam saya, banyak lagi cita-cita saya yang saya hold dulu. Tapi saya fokus kepada keluarga. Tapi bila tengok keluarga happy kan, itu adalah satu nikmat yang saya rasa berpanjangan. Dia macam tu. Perlu ke kita buat notes yang cantik? Terpulang kat awak. Sebenarnya notes kita tak perlu cantik tak cantik sebenarnya. Notes ni asalkan awak faham. Okay. Jadi yes, tulisan kita kadang tulisan macam cakar ayam, tapi itu yang awak faham, tak ada masalah. Okay, tapi yes, saya yakin yang kalau tulisannya berwarna-warni, kepada highlighter tu sikit, dia akan memberikan awak lebih, orang kata, lebih fokus lah kan. Macam tu. Macam mana nak dapatkan karangan cemerlang, sekejap lagi kita akan bincangkan. Jangan risau. Okay, satu-satunya cerita Miss yang tak tercapai adalah berkahwin. Berkahwin bukan cita-cita saya. Berkahwin bukan cita-cita saya. Tetapi untuk mendapatkan seseorang yang memahami kita, yes, itu cita-cita saya. Tapi mungkin dia juga adalah sebagai seorang kawan. Betul tak? Okay. Hai Anis Syazana. Okay, so yes, saya ada ramai kawan so far, alhamdulillah. Okay. Jadi kawan saya semua memahami saya, dan bagi saya keluarga saya pun supportive, very supportive. Alright, kejap saya tanya Agus je Trooper. Trooper Agus. Okay. So satu benda yang saya nak buat, memandangkan nota belum ready lagi, saya nak awak readykan kertas kosong dulu. Okay, awak ready. Okay, Troopers. Yes. So apa perkembangan nota? Oh okay, ada miscommunication between notes department. Diorang ingatkan yang nota akan diberi selepas kelas. Oh tak, ini nota. Ini bukan skema, ini nota. Dia bukan jawapan. So macam mana? Sebab untuk seminar wake up usually kita tak bagi nota. So notes department ingatkan Miss akan bagi sendiri through Telegram. But it's okay. Sekarang ni saya tengah minta link from nota, tim nota, and nanti diorang akan masukkan dalam apps. Dalam berapa lama? 5 minutes. 5 minutes. Okay, 5 minit. Okay, right. Tak apa. Alright, so saya bergerak tanpa nota dulu. It's okay. Right. Okay, so so kita ada hampir 1,800. Okay. Alright. Okay, so hari ini kita akan bercakap tentang kesihatan mental, dan dalam masa yang sama kita juga akan membina karangan yang baik. Okay, karangan yang baik maksudnya karangan yang mempunyai banyak ciri-ciri yang bagus lah. Okay. So saya tahu ada yang mempunyai PDPR dari sekolah dia. Mesti ramai yang ponting PDPR ni. Alright. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana kalau awak ponting. Dia macam, nak marah ke tak nak?
ada yang multitask, dua-dua dilayan. Okay, bagus. Which is good lah Tapi saya nak tanya, cikgu awak tak tanya ke? Kalau awak masuk ke apa ke? Tak ada. Tak, cikgu awak faham. Tak. Oh, wow. Okay. Hari tu saya pun dijemput bercakap tentang PDPR oleh Astro. Okay, oleh Astro Awani. So yes, sebenarnya masih ada perkara dalam PDPR yang perlu dibangunkan supaya murid tertarik dan sebagainya. Betul tak okay. Dah kena maki pun. Sabar, okay, kalau awak kena maki. Okay. Miss muka tak cukup tidur. Saya semalam sekejap, saya dah kira. Saya tidur 6 jam 30 minit. Saya rasa okey lah, untuk saya okey. Tapi saya lebih suka kalau saya dapat tidur 8 jam. 7 jam lah. 7 jam saya rasa okey. Right? Okay. Tidak mengapa, cabaran, dugaan sebagai pelajar adalah perkara yang saya juga pernah lalui, cumanya saya tak pernah lalui lah belajar secara dalam talian bersama dengan cikgu-cikgu saya. Tapi satu benda yang bagus bila awak belajar secara dalam talian ini, bagusnya adalah awak lebih relax, santai lah. Okay? Saya kena tidur 10 jam baru cukup. Wow. Hebatnya kamu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Zaid Kirana. Dan hari ini kita akan membina karangan, tetapi lebih kepada merangka. Okay? Dan saya juga akan terapkan macam mana cara kita nak buat karangan yang baik, padu, mantap, thebomb.com. Okay? Alright, jadi kepada saya nak tahu, adakah baru first time dengan saya ataupun baru first time berseminar dengan saya? Ada? Okay, right. Okay, so right. Okay, ada. Okay, right. Okay, terima kasih atas respon anda. Rupanya ramai rupanya. Okay. Jadi awak tengok, mungkin saya ni seorang cikgu yang laju, tapi kelajuan saya rasa student boleh catch up lah. Saya memang laju. Tapi tak apa, saya akan pergi habis perlahan untuk awak faham. Okay, ingat, nak bagi awak faham ni bukan saya kena slow. Nak bagi awak faham sebenarnya dia adalah bergantung kepada teknik yang saya nak sampaikan kepada awak. Right? Jadi hari ini kita akan membina karangan yang ada dalam bahagian B, kita panggil sebagai karangan umum. So bila saya sebut tentang karangan umum kan, okay, tak apa, laju, yang penting faham. Okay, right. Yang penting kan, kalau bila saya sebut dalam karangan umum, awak kena tahu sifat dia dulu. Karangan ini boleh jadi format, boleh jadi tidak berformat. Okay. Tetapi apabila awak dapat saya soalan, awak kena tahu dia akan bagi awak apa. Dia akan bagi awak satu statement. Statement ni, okay, petikan ini diambil daripada mana? Dia akan ambil daripada bahan-bahan yang sudah pun diterbitkan. Contohnya surat khabar, contohnya majalah. Okay, majalah biasanya majalah akademik lah. Okay, contohnya siswa ke apa ke oleh DBP dan sebagainya. Right, jadi ini saya dah keluarkan. Okay, saya tak pasti adakah awak boleh nampak dengan jelas apa yang tertulis pada skrin. Kalau tak nampak pun tak apa, saya akan baca. Okay, jadi yang saya pilih hari ini adalah bertemakan domain awam dan saya akan bacakan. Okay, kecil sangat, okay, tak apa. Kalau macam tu saya akan bawa macam ni lah. Okay, saya akan bawa macam tu. Jadi, okay, right. Okay, domain awam. Domain tu maksudnya fokus kita. Awam ini adalah kepada sesiapa saja yang duduk dalam hidup bermasyarakat. So hari ini sebenarnya domain awam. Awam tu yang saya maksudkan dekat sini, saya pilih remaja. Remaja adalah domain awam sebab mereka juga adalah a part of society. Okay, jadi saya bacakan untuk awak. Alright. Ini statementnya. Apabila bercakap mengenai hal yang diberi perhatian sepanjang membesarkan anak, lazimnya ibu bapa lebih banyak. Alamak, ada masalah juga. Sekejap Sekejap Dia ada masalah skrip. Sebentar ya. Kena santau, alamak. Ini bukan kena santau ni. Saya betul kejap. Maafkan saya. Skrin saya buat hal hari ni. Okay, sekejap Alamak, semalam boleh buat hal juga. Saya rasa dia. Dugaan Kalau dugaan macam ni maksudnya awak akan dapat A untuk BM. Biasanya macam itulah. Apa yang berlaku kepada saya biasanya macam tu. Amin. Right, okay, sekejap. Okay. Biasanya lah. Right. Okay. Saya rasa ada masalah dengan mesin ni. Okay, saya nak awak berkongsi dengan saya, apakah pengalaman dan benda yang merasakan, yang menunjukkan bahawa awak ada masalah mental. Awak ada gangguan kesihatan mental tak? Ada tak? Cuba mengaku saya. Tak apa, hanya panelis saja yang akan baca. Sesama awak tidak akan baca. Ada?
Ada, minor. Okay, alright. Oh, wow. Oh, saya terkejut sebab ramai. Okay. Saya terkejut sebab ramai. Okay. So, bagi tahu saya, ada OCD. Okay. OCD sejenis penyakit mental. Itu betul. Which is saya juga adalah seorang pengidap OCD. OCD saya sangat teruk. OCD saya agak teruk sebenarnya. Tapi ramai yang rasa macam dia ni biasa. Okay. Anxiety. Okay, bagus. Lagi pressure. Okay, lagi. OCD tu apa? OCD ni dia apa disorder entah. Macam saya tak boleh tengok barang sengit, saya akan cuci tangan kerap kali, dia macam tu. Dia sejenis depresi lah, okay. Right, ada yang kata dia bukan depresi, dia sejenis masalah mental lagi. Pressure, broken family, insecure, okay, okay, right, okay, trauma, okay, alright, okay, panic attack, okay, saya faham, okay. Obsesif, terlalu handsome, alamak, itu pun buat awak ada masalah kesihatan mental ke? Okay, bagi tahu saya, apakah perkara yang awak selalu buat, yang awak capable untuk buat disebabkan depresi awak? Cuba kongsi dengan saya, dengan lagu, panic attack, makan, nangis, okay, self harm, oh wow, pernah rasa nak bunuh diri, okay, zikir, okay, alright, lagi, tidur, murung, main piano, okay. Alright, melukis, baca Quran, okay, right. Rembat orang. Apa lagi? Okay, alright. Okay, jawab soalan, makan. Okay, lagi? Berkurung, semangat, terus okay, buat puisi, right. Very good, bagus. Okay, toreh tangan. Okay, jangan tipu saya tau. Okay, saya akan betul-betul baca. Workout, okay, alright. Anxiety, okay, baling barang, okay, right. Okay, dia dah betul lah ni. Okay, so maksudnya sebenarnya kesihatan mental dalam kalangan pelajar ini serius, betul tak? Dia wujud sebenarnya. Alright. Pertama sekali kalau awak nak atasi dia, awak kena tahu kenapa awak ada masalah itu. Okay, dan satu lagi, awak pernah tak tengok orang yang panas baran? Awak pernah tengok tak orang yang panas baran? Pernah tengok orang yang panas baran? Okay. Sebenarnya orang yang panas baran juga merupakan orang kata satu masalah depresi. Okay, sebenarnya saya dulu, saya bagi tahu satu benda. Saya adalah seorang yang sangat panas baran. Arwah ayah saya sangat takut dengan, bukan sangat takut dengan saya, dia sangat risau kepada saya dalam proses pembesaran. Yang mana dia pernah cakap ke adik saya. Okay, saya tahu selepas dia meninggal dunia. Saya punya panas baran dulu, okay, saya betul-betul berjumpa dengan pakar. Saya punya panas baran, saya cakap kat awak, kalau saya berjalan, dekat ramai orang, ini kita bercakap tentang kesihatan mental, okay, ada orang terlanggar sikit bahu saya, okay, terlanggar sikit je bahu saya, terlanggar sikit, saya akan tengok apa hal. Saya punya panas baran saya macam tu. Tapi panas baran saya dalam usia teenager sahaja. Sama, okay, alright. Adik kalau macam orang tengok saya macam tu kan, ada masalah ke? Saya akan terus cakap macam tu. Saya kata, dah kenapa? Kenapa awak tengok saya? Benda-benda macam tu. Dan masa saya memandu, saya kadang-kadang bila ada orang berkelakuan kurang kita kata kurang ajar dekat atas kereta, dekat atas jalan kan, saya akan cucuklah kita tu. Jadi arwah ayah saya pernah handle saya dalam situasi itu. Okay, dia duduk dekat sebelah saya. Dia diam je, dia kata sabar, dia kata macam tu. Selalu kata macam tu lah. Dan rupa-rupanya dia pernah ada this one conversation dengan adik saya ketika hayat dia yang saya tak pernah tahu. So adik saya cakap, lepas dia meninggal dunia, lepas tahun adik saya baru cakap kat saya, Abah selalu cakap, Abah cakap dia tak bimbang tentang, adik saya panggil saya Kak Jah. Dia tak bimbang tentang Kak Jah. Dia tahu Kak Jah boleh jadi orang hebat one day. Tapi satu je dia takut. Dia takut Kak Jah punya panas baran tu terbawa-bawa, dia kata. Yes, dia kata macam tu Jadi saya macam, okay, masa adik saya cakap tu, sebenarnya saya dah tak ada panas baran. So, saya cakap, kalaulah Abah tahu sebelum dia meninggal, yang saya dah dapat atasi panas baran saya, mesti Abah happy. Saya cakap macam tu. Okay, so yes, saya dah dapat atasi saya punya panas baran. Alhamdulillah, saya dah tak panas baran lagi. Awak tengoklah macam mana saya mengajar. Okay, jadi, kenapa panas baran saya hilang adalah kerana satu benda. Satu perkara. Panas baran awak boleh hilang bila awak diberikan tanggungjawab yang besar. Saya hilang panas baran saya ketika saya dilantik menjadi ketua pengawas sekolah di sekolah. Okay, dan masa tu saya perasan bila saya buat tindakan dengan panas baran saya, apa yang berlaku, orang akan dendam dengan saya. Orang akan dendam dengan saya. Saya tengok situasi itu. Saya tengok pelajar sekolah, kalau saya denda dia,
diorang akan dendam. Tetapi bila saya jadi kawan, contohnya ada satu situasi tu, saya jadi kawan kepada budak yang bermasalah tu, budak yang ponteng tu, saya bersembang dengan dia, alah tak apalah, betul lah belajar bosan, saya kata macam tu. Tapi tak apalah, kita cubalah. Hari ni mungkin seminggu hari-hari awak ponteng, mungkin nanti awak ponteng 3 hari je. Saya tak cakap kasar dengan dia, saya cuba berkawan dengan dia, saya jumpa dia dalam bas, cakap apa khabar adik, dah makan dah? Saya tanya, dia jalan, kadang-kadang saya belanja dia makan. So rupa-rupanya cara kita nak treat orang ini berbeza. So sebenarnya saya berlawan dengan nafsu saya, iaitu nafsu marah saya. Okay, ada seorang pelajar ni, dia berdendam dengan saya. Saya rasa dia berdendam dengan saya sebab saya tangkap dia hamil anak luar nikah. Okay, dia hamil anak luar nikah dan saya buat sampai dia dihantar ke pusat pemulihan akhlak. Okay, tapi saya dapat khabar bahawa dia ni akhirnya keguguran anak dia. Okay, jadi yes, bila saya tegur dia, bila saya jumpa, budak ni terus berubah muka dia. Bila saya tegur dia dengan baik, okay, dan dia senyum dekat saya. Dan dia cakap terima kasih kat saya. Masa itulah. Okay, jadi yes, ada cara untuk kita atasi kesihatan mental, makanya mari kita tengok. Okay, mari kita tengok apa yang saya bagi hari ini. Alright, so saya bacakan. Alright. Apabila bercakap mengenai hal yang diberi perhatian sepanjang membesarkan anak, lazimnya ibu bapa lebih banyak memberatkan soal pencapaian dan kecemerlangan akademik. Malangnya, ini secara tidak langsung mendorong meningkatnya isu kesihatan mental. Statistik Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan NHMS 2017 yang lalu mendedahkan keadaan kesihatan mental dan dalam kalangan anak remaja semakin membimbangkan. Perilaku mahu membunuh diri dalam kalangan kelompok usia remaja meningkat sejak kajian NHMS 2012. Lebih mengejutkan apabila ia dicatatkan paling tinggi berlaku dalam kalangan pelajar tingkatan 1. NHMS 2017 juga mendedahkan terdapat anak remaja berusia 13 hingga 17 tahun yang mengalami masalah kesihatan mental. 1 dalam setiap 5 orang mengalami kemurungan, iaitu 18.3%, 2 dalam setiap 5 orang dilanda simptom keresahan, iaitu 39.7%, dan 1 dalam setiap 10 orang mengalami stres, iaitu sebanyak 9.6%. So bayangkan, yang murung, yang murung ibarat seorang dalam 5 orang. Bayangkan ramai-ramai ni, murung seorang dalam 5 orang. Dan yang ada resah, anxiety, 2 dalam setiap 5 orang. So, ada dalam kalangan awak ini yang saya rasakan memang betul-betul ada masalah ini. Dan yang paling mengejutkan saya, 1 dan setiap 10 orang ada mengalami stres. Okay? Jadi kalau awak sebahagian daripada apa yang dinyatakan ini, saya bersama dengan awak. Right? So hari ini, dalam saya mengajar juga saya nak bagi, saya nak cakap bahawa saya ada dengan awak. Okay? Dan Hello Miza. It's okay. Ya saya. Okay, saya dah dapat link note, saya dah masukkan dalam app dan saya akan send dekat chat box sekarang. Okay, ada kat chat box. Alright, thank you. Okay, boleh download semua. Boleh download. Okay. Alright, okay, terima kasih. So, apa yang penting apabila awak mendapat, soalan, soalan karangan, ingat, stres tu tak normal ke Miss? Stres itu biasa berlaku dalam kalangan kita. Jadi yes, kalau awak stres, ingat belajar PDPR, yes, itu stres. 1 dalam 10 orang. Dalam 10 orang akan ada seorang yang at least stres. Tetapi tengok cara kita membawa stres itu macam mana. Stres akhirnya boleh membawa kepada depresi. Dia beza sikit. Depresi itu kemurungan. Alright. Jadi, print sekarang Khamis. Awak nak print boleh, awak tak nak print tak apa. Asalkan awak ada kertas kosong, awak boleh refer kepada kertas ini. Tak ada masalah pun. Asalkan kita keep going. Alright. So ingat, apabila awak dapat saja tajuk karangan, perkara yang paling awak kena tahu ialah cari 4 perkara. Iaitu kenal pasti apakah tema dia. Kedua, kenal pasti kehendak soalan, dia nak punca ke, cara ke, kesan ke, apa ke. Golongan sasaran apa, dan dalam ni saya dah nampak dah siapa dia. Alright, seterusnya. Format dia ada format ataupun tidak. So daripada apa yang saya dapat daripada chat box ni, ada kata saya rasa anxiety tapi takut nak share dengan parents. Macam mana nak handle? It's okay. Tak apa, sekejap lagi kita akan cari solution. Hari ini saya bercakap tentang topik yang sangat bagus. Dia kata apa? Kita tengok soalan saya. Petikan di atas jelas menunjukkan bahawa banyak pelajar belasan tahun berpotensi mengalami masalah kesihatan mental. Ini soalan yang saya buat sendiri. Sekiranya tidak dibendung, masalah ini boleh memberikan kesan yang lebih buruk kepada golongan tersebut. Bincangkan
cara-cara yang boleh dilakukan oleh remaja yang mempunyai masalah bagi memastikan kesihatan mental mereka berada pada tahap yang baik. Right, so itu dia yang kita nak buat. Okay, alright. Ada yang dah nak masuk PDPR, okay. Mungkin awak boleh tengok rakaman ataupun mungkin akan dimasukkan dalam YouTube, saya tak pasti. Okay, saya tak pasti, right. Okay, so jom kita tengok apakah yang dia nak. Okay, alright. So tengok tema dia. Bercakap tentang tema ni. Kita bercakap tentang apa? Tema kita apa hari ni? Kesihatan mental, betul? Yes, tema kita adalah tentang kesihatan mental. Hari ni kita bercakap tentang kesihatan mental. Okay, so kita pergi kepada yang seterusnya. Alright, yang kedua, kehendak soalan. Kehendak soalan nak cara ke, kesan ke, punca ke? Yes. Alright, bagi tahu saya. So sekarang ni, dia punya tema kita adalah kesihatan mental. Sorry. Okay, kesihatan mental. Alright. Okay, kita punya golongan sasaran. Come on, apa dia? Sorry. Kehendak soalan apa dia? Dia nak apa? Dia nak cara. Betul tak? Cara-cara mengatasi. Betul? So maksudnya yang dia nak dekat sini adalah cara-cara. Okay, cara-cara. Dia kata, okay, mengatasilah. Okay, mengatasi. Alright. Okay, seterusnya. Golongan sasaran. Dia nak golongan sasaran siapa dalam ni? Dia nak remaja. Yes, very good. Okay. So, golongan sasaran kita adalah remaja. Penting untuk awak tahu golongan sasaran supaya awak tak lari daripada kehendak soalan. Okay, format ataupun tidak format. Cuba tengok dia kata apa? Dia kata bincangkan. So, bila saya sebut bincangkan bermaksud di kalangan apa? Kalangan yang tiada format. Yes, bincangkan adalah kalangan yang tiada format. Okay, jadi yes, ini adalah topik perbincangan kita pada hari ini. Okay, bila awak dah cari 4 ni, awak tak perlu tengok lagi soalan. Okay, alright. Tapi yes, ini bebas dah. Okay, alright. Hari ni sebenarnya kita tak nak cerita tentang karangan ni pendek atau panjang, tapi saya nak ceritakan tentang macam mana cara kita nak cari idea dan macam mana kita nak pecahkan karangan itu, isi itu nak pecahkan jadi huraian. Okay, dan paling penting sekali saya nak bagi kesedaran tentang kesihatan mental. It's okay kalau awak ada masalah kesihatan mental ataupun awak mungkin one day akan hadapi dia, nanti kita akan cari. So hari ini kita akan bercakap tentang cara-cara menghadapi. Ini bahagian B ke? Yes, saya bercakap tentang bahagian B. Okay. Ingat, sesiapa saja yang baru masuk dengan saya ni, formula saya tidak sama dengan mana-mana guru dekat Malaysia. Kecuali ada guru sudah tahu tentang formula saya, yes, dia akan boleh ambil lah. Okay. Dan percayalah cakap saya, untuk pendahuluan tidak banyak cikgu yang membuat membuat formula yang spesifik. Tidak. Saya saja yang akan bantu awak. Saya saja yang datang dengan idea bersoal jawab dekat sini. Alright. Okay. Jadi, tengok jap apakah formula saya untuk bahagian pendahuluan. Okay, cuba tengok yang pertama. Saya pakai formula dah CIA, dah cia-cia-cia. Iaitu D merujuk kepada definisi. Okay. AH adalah ayat huraian. So, dia akan jadi dah. Okay. C adalah untuk ayat contoh. I untuk indah, bahasa indah. Dan A adalah untuk arahan. So, dah cia-cia-cia. Tetapi dalam ayat ini, dia akan ada pula contoh dan sebagainya. Okay. Alright, jadi tengok jap. Definisi. Definisi ini merujuk kepada tema kita. Okay, jadi tengok jap tema kita. Kesihatan mental. Apa itu kesihatan mental? Kalau awak tak nak buat kesihatan mental, boleh tak awak nak buat tentang remaja? Boleh tak maksud remaja tu apa? Boleh tak? Awak nak buat, boleh tak kita buat maksud remaja? Boleh, tak ada masalah. Okay, mungkinlah hari kita buat something different sikit. Kita tak nak buat kesihatan mental. Kita buat tentang definisi remaja. Boleh juga. Okay, bagi tahu saya, siapakah remaja? Siapakah remaja? Saya. Wow, okay. Alright. Nak bagi maksud mental pun boleh juga. Tak ada masalah. Terpulang ke awak. Okay, jadi mungkin saya bagi idea kepada awak. Mungkin awak boleh bagi definisi ataupun pernyataan umum tentang mental, kesihatan mental atau remaja. Contoh kita buat rare sikit, kita buat remaja. Remaja ini adalah mereka berusia belasan tahun. 13 hingga 17, yes, betul lah. Okay, alright. Belasan tahun. Yang biasanya kelompok ini berada dalam kategori pelajar. Betul tak? Okay, jadi yes, mungkin saya nak buat itulah. Okay, right, jadi saya buat remaja. So, saya pilih remaja hari ini. Remaja. Okay, jadi saya buat golongan. Okay, yang berusia belasan tahun. So, awak tulis. Yang berusia belasan tahun. Okay, dan masih menuntut di sekolah.
Okay, alright. So ini apa yang saya nak buat. Sebenarnya, okay, jangan risau, saya akan bagi balik ini semua, okay. So saya buat remaja. Remaja ini adalah golongan yang berusia belasan tahun dan masih menuntut di sekolah. Okay, awak bagi je general statement. Bagi general statement. Belia lain sikit, belia dia tua sikit, dia jauh sikit pergi. Okay, itu belia. Yang mana belia ni masuk juga dalam kategori umur 20-an pun boleh. Tapi remaja ni teenager ni belasan tahun. Okay, alright. So saya nak buat yang ini. Okay, alright. Tapi ingat elakkan pakai 3 perkataan. Okay, elakkan pakai 3 perkataan untuk definisi, iaitu jangan pakai didefinisikan, ditakrifkan, bermaksud. Jangan pakai ni. Didefinisikan, ditakrifkan, bermaksud. Sebab apa? Kalau sebut saja perkataan ini, wajib awak kena ikut terms dalam kamus dewan. Jadi yang paling selamat adalah awak pakai apa? Ialah atau merupakan. Very good. Ialah atau merupakan. Contoh sebab macam ni. Contoh. Remaja merupakan golongan yang berusia belasan tahun dan masih menuntut di sekolah. Contoh macam tu. Right, so itu adalah untuk selamat. Definisi pakai ialah ataupun merupakan. Okay, so sekarang ni saya akan buat ayat huraian. Ayat huraian ni selalu student datang kat saya, dia kata, Miss, saya tak ada idea lah untuk ayat huraian. Okay, tapi sebenarnya ada. Cumanya awak tak tahu teknik dia yang tepat saja. Okay, bisa sebut tentang ayat huraian. Ayat huraian ini awak kena tahu apa saja isu yang diketengahkan, dia mesti berkaitan dengan isu semasa. Isu semasa. Okay, jadi saya nak awak bagi satu perkara yang solid menunjukkan bahawa itu adalah tentang isu semasa. Pengetahuan awak. So apa yang saya nak galakkan awak, letakkan satu penanda wacana zaman. Satu penanda wacana yang menunjukkan zaman. Contohnya apa? Akhir-akhir ini. Macam pada ke, apa lagi? Dasawarsa ini. Belakangan ini, pada era globalisasi ini. Okay, pada zaman moden ini, pada zaman penuh teknologi ini. Terpulang dekat awak. Mutakhir ini, very good. Letakkan satu penanda wacana yang menunjukkan zaman. Saya tak nak kontrol awak, you go ahead pilih apa yang awak suka. Saban hari, very good Zafira. Awak boleh pakai apa saja yang awak nak pakai. Tetapi awak kena tahu pula, bila awak dah pakai tentang zaman, kita kena bercakap tentang isu. Okay, dan dekat sinilah kita akan menjadi orang yang very judgemental. It's okay to be judgemental. Tapi in a good kind. Okay, jadi apa yang saya nak, lepas awak sebut saya zaman, awak komen tentang tema. Okay, awak komen tentang tema. Okay, komen tentang situasi lah. Okay, berkaitan dengan tema, sama ada dia positif atau negatif. Positif atau negatif. Okay, maksudnya apa dia? Bagi tahu saya pada zaman sekarang, isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar, semakin ramai ataupun semakin sikit orang yang menghadapi masalah kesihatan mental. Makin teruk. Okey, awak yang cakap, bukan saya yang cakap. Jadinya, kita akan komen dia sebagai negatif. Terpulang dekat awak nak buat ayat macam mana, it's yours. Jadi contoh kalau ayat saya mungkin saya akan buat. Jika diperhatikan pada era globalisasi yang kian mencabar ini, jumlah remaja yang menghadapi masalah kesihatan mental semakin meningkat. Contoh. Boleh faham maksud saya? Boleh tak? Okay, maksudnya awak judge the situation. Apa yang awak nampak, dia akan jadi macam tu. Okay, let's say lah saya bercakap tentang pencemaran sungai. Bagi tahu saya pencemaran sungai pada hari ini meningkat ke berkurang? Meningkat, betul tak? Okay, mungkin saya akan buat, jika diperhatikan pada era pasca globalisasi yang kian mencabar ini, jumlah ataupun masalah pencemaran sungai yang berlaku di negara kita semakin membimbangkan. Contoh. Bagi tahu saya, kalau saya bercakap tentang isu penagihan dadah, meningkat ke berkurang? Meningkat ke berkurang? Meningkat. Jika diperhatikan pada zaman moden ini, masalah penagihan dadah dalam kalangan remaja di Malaysia semakin menjadi-jadi. Contoh, semakin meningkat terpulang dekat awak. Semakin banyak meniti di bibir-bibir masyarakat. Semakin banyak dipaparkan di dada-dada akhbar. You go ahead, buat saja. Okay, so yes, nanti kita belajar tentang penanda wacana zaman dalam proses awak menimba ilmu dengan saya sepanjang masa lah. Okay, alright. Jadi, okay, awak perasan tak saya suka pakai perkataan apa? Jika diperhatikan. Jika diperhatikan bukan penanda wacana, tetapi bila awak letak saja jika diperhatikan nampak awak bijak.com.my adalah penting untuk kelihatan bijak. Okay, di situlah. So saya tambah, jika diperhatikan pada zaman moden ini, cuba yang awak tak pakai. Pada zaman moden ini, klise. Pakai rare sikit lah. Jika diperhatikan ataupun jika diteliti pada zaman moden ini, yes, itu antara satu nilai tambah yang saya nak bagi kepada awak. Alright, so maksudnya awak dah judge
situasi ini kan cikgu pada hari ini dia semakin negatif. Okay. Alright. So sekarang ni lepas awak dah judge. Okay, awak bila awak judge something, awak perlu tak jadi responsible? Awak perlu tak bertanggungjawab ke atas statement awak? Awak perlu bertanggungjawab. Jadi untuk ayat huraian kedua, apa yang saya nak galakkan awak untuk buat ialah yang ini saya mari sikit. Alright. Awak komen benda itu wajar atau tidak. Benda itu wajar atau tidak situasi itu. Okay, jadi tadi awak komen negatif. Kalau awak komen negatif, hari ini wajar tak kita biarkan berterusan? Tidak wajar. So dekat sini dia wajar atau tidak. Wajar atau tidak. Okay, jadi kita sebut tidak tadi. Tidak wajar dibiarkan. Okay. Tapi ingat you explain why. Okay. Jadi saya nak awak pakai satu perkataan iaitu kerana. Kerana apa? Bertanggungjawablah ke atas statement awak. Dan inilah alasan dia. Buat ... Okay, bagi tahu saya. Pada hari ini awak kata masalah pelajar yang menghidap masalah kesihatan mental ini semakin meningkat. Dan awak kata tidak wajar kita biarkan. Okay, bagi tahu saya, kenapa tak wajar kita biarkan? Why? Kenapa? Sebab remaja ni siapa? Nanti saya bagi awak salin, jangan risau. Kenapa? Okay. Remaja ni bakal pemimpin. Okay, right. Saya terima. Okay, saya terima statement itu kerana remaja bakal meneraju. Okay, contoh saya pakai ayat bombastik sikit lah. Bakal menerajui pucuk pimpinan negara. Contoh. Okay, pucuk pimpinan negara. Alright. Okay, alright. Sorry, saya pakai singkatan. Okay, alright. Tak apa. Kalau tak salin lagi, tak apa. It's okay. Awak fokus kepada penerangan saya. Trust me. Okay, awak akan okay. Alright. So, bagi tahu saya, apakah contoh bentuk kesihatan mental atau gangguan mental seperti dalam tu? Iaitu apa? Dia kata apa tadi? Contoh. Jadi contoh dalam tu, apa dia contoh dia? Stres, depresi, betul tak? Tekanan, keresahan. Bagus. Okay, contohnya adalah keresahan. Keresahan tu sebenarnya adalah anxiety. Lagi kemurungan. Okay. Kemurungan. Dan apa? Okay, murung. Okay, dan contoh satu lagi adalah stres kan? Okay, stres. Dia stres ni ringan sikit. Stres ni ringan sikit. Stres ni macam banyak kerja sekolah lah. Itu stres. Tapi dia tak depresi lagi. Depresi tu kemurungan. Yang mana mungkin terlalu banyak sangat bebanan, dia boleh mencederakan diri sendiri. Okay, itu beza dia. Murung ni suka bersendiri. Right. Kesedihan yang berlebihan. Yes, bagus. Okay. Sekarang ni kita cakap tentang bahasa indah. Ui, ramai tak suka bahasa indah. Bahasa indah ini adalah peribahasa ataupun kata-kata tokoh. Okay. Boleh tak awak letak kata-kata tokoh? Boleh, tak ada masalah. Tapi peribahasa pun kadang-kadang lupa. Apatah lagi kata-kata tokoh. Okay, bahasa indah. Okay. Saya ada satu peribahasa yang boleh menyelamatkan diri awak selama-lamanya. Untuk SPM terutamanya. Ada satu peribahasa dia bersifat sangat-sangat berkuasa. Dia very powerful. Okay, peribahasa ini boleh diguna pakai untuk semua jenis tema di atas muka bumi ini. Terutamanya untuk SPM. Saya janji. Tak boleh pakai, datang kat saya akan potong jari saya. Okay, kalau student saya dah tahu dah. Apakah peribahasa powerful saya iaitu sudah terang lagi bersuluh. Yes. Trust me. Dia sangat-sangat powerful. Dia terlalu powerful. Sudah terang lagi bersuluh. Sudah terang lagi bersuluh. Tetapi jangan tiba-tiba pakai sudah terang lagi bersuluh titik. Bukan macam tu lah. Tak boleh macam tu. Jadi saya ceritakan macam mana kita nak pakai sudah terang lagi bersuluh. Hijack dia. Hijack dia. Hijack macam mana, Miss? Hijack dia masuk dalam ayat huraian kedua. Hijack dia masuk dekat sini. Sorry. Okay, hijack dia masuk dekat sini. Bentar ya. Okay, sekejap Okay. Hijack dia masuk kat sini. Okay. Contoh jawapan dekat sini macam ni. Sudah terang lagi bersuluh, hal ini tidak wajar dibiarkan kerana remaja merupakan kerana remaja bakal menerajui pucuk pimpinan negara. Yes, dia kerja macam tu. Dia kerja macam tu. Tak apa, salin nanti awak salin later, okay? Awak salin later. Jangan risau. Jangan, okay, satu tips Jangan ketika saya menerangkan awak terus tulis. Sebab nanti awak tak fokus kepada apa yang saya cakap. Kecuali awak boleh multitask. Okay, awak fokus dulu. Nanti salin saya akan bagi awak ruang. Jangan risau, okay? Alright. Tak ada masalah ke ulang? Bukan ulang, awak tak ulang. Awak tak ulang. Selepas awak cerita ni, awak terus masukkan dia siap-siap. Itu dia. Okay. Alright. Okay, sekarang ni kita akan cuba cari ada tak satu peribahasa yang merujuk kepada masalah stres. Ada tak satu peribahasa yang merujuk kepada stres? Ada tak? Bagi tahu saya.
Mesti ada, betul tak? Iaitu sudah kita ada satu peribahasa iaitu kalau tidak dipecahkan ruyung mana akan dapat sagunya. Sebab kita bercakap tentang cara-cara, betul tak? Cara-cara. Okey, jadi saya nak pakai peribahasa kalau tidak dipecahkan ruyung. Okey, tidak dipecahkan ruyung. Okey, ruyung. Manakan dapat sagunya. Ataupun boleh tak kalau nak pakai peribahasa ni? Okey. Jangan jadi sehingga nasi sudah menjadi bubur. Boleh tak kita pakai yang tu? Sebab ada keadaan yang kita tak ada selamatkan, kadang-kadang anak ada yang bunuh diri, betul tak? Okey, right. Saya pakai nasi sudah menjadi bubur. Okey, fine. Saya akan pakai. Okey, saya akan pakai yang tu. Okey, nasi sudah menjadi bubur. Itu dah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Okey. Student saya dulu, dia ada satu peribahasa tentang nasi sudah menjadi bubur tahu. Dia tambah sikit. Nasi sudah menjadi bubur, bubur sudah menjadi tahi katanya. Risau kita kadang-kadang ya. Okey, alright, tak apa, nanti saya akan bacakan yang lain. Okey, alright. So sekarang ni kita bercakap tentang apa? Kita bercakap tentang ayat arahan. Ayat arahan kita apa? Tengok balik ayat arahan kita. Dia minta apa? Dia minta ini ayat arahan. Cara-cara mengatasi. Jadi yes, saya akan letak terdapat cara-cara mengatasi. Okey, cara-cara yang boleh dilakukan. Dilakukan oleh remaja untuk memastikan kesihatan mental terjamin. Okay, right. Okay. Cuba awak tengok betul-betul. Ini adalah jawapan penuh saya. Alright. Okay, so saya akan bacakan kepada awak. Ini baru pendahuluan. Saya bagi awak tips untuk pendahuluan. Tak apa, saya akan bagi contoh yang lain juga kepada awak. Jangan risau. Okay, right. So dengar di sini. Ini based on apa yang kita bincangkan. Jawapan saya boleh jadi begini. Dengar. Remaja merupakan golongan yang berusia belasan tahun dan masih menuntut di sekolah. Jika diperhatikan pada era pasca globalisasi yang kian mencabar ini, masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja di sekolah terutamanya semakin menjadi-jadi. Sudah terang lagi bersuluh hal ini tidak wajar dibiarkan kerana remaja bakal menerajui pucuk pimpinan negara suatu hari nanti. Contoh masalah kesihatan mental yang biasanya berlaku dalam kalangan remaja termasuklah keresahan, kemurungan dan stres. Hal ini jika tidak diatasi dengan baik, akhirnya akan berlanjutan sehingga nasi sudah menjadi bubur. Persoalannya, apakah cara-cara yang boleh dilakukan oleh remaja bagi memastikan kesihatan mental mereka berada dalam keadaan yang baik? Tanda soal. Itu saja. Itu saja. Boleh faham tak? Boleh. So itu adalah cara untuk buat pendahuluan. Let's say awak tanya saya, Miss, saya nak tukar tajuk lah. Nak buat tajuk apa? Contohnya membaca, contoh. Let's say diminta apa? Diminta faedah membaca. Faedah membaca contoh. Perfect ayat. Okay. Alright, faedah membaca. Sekarang ni kat atas ni saya nak buat definisi membaca. Okay. Alright, let's say saya buat contoh ni lah. Definisi membaca. Awak tak tahu definisi membaca. Of course saya tahu awak tak tahu definisi membaca. Tapi mungkin saya boleh pakai membaca ni benda baik ke benda buruk. Mungkin saya judge dia. Okay, bagi tahu saya membaca ni benda baik ke benda buruk? Benda baik. Okay, fine. Awak cakap benda baik. Okay, bagi tahu saya pada zaman sekarang, ramai ke orang membaca? Ramai ke orang membaca? Tak ramai. Okay, awak judge negatif. Very good. Okay, alright. Awak judge. It's okay. Bila awak judge, awak kena bertanggungjawab. Jadi kalau ramai tak membaca negatif statement, wajar tak kita biarkan? Tak wajar. Why? Kenapa? Membaca ini dapat apa? Okay, hati-hati jangan tersalah sebut isi. Kehendak soalan saya ialah faedah membaca. Jadi jangan letak isi. Jangan letak isi. Okey. Kenapa? Contohnya awak katalah kerana kenapa tak wajar kita biarkan membaca. Okey, sebab membaca ini saya nak tengok apa lagi? Okey, saya nak tengok apakah cadangan awak. Okey, saya terima merupakan pelita hidup lagi je. Saya nak tengok awak. Kerana merupakan jabatan ilmu. Okey, itu peribahasa. Okey, right, bagus. Okey, alright. Okey, awak mungkin boleh kata kita memerlukan semua pengetahuan yang banyak dalam setiap awak kata dalam kehidupan. Okay, right. Okay, saya terima itu. Okey. Alright. Okey, so ayat contoh. Contoh. Saya nak letak contoh apa? Contoh golongan yang kena membaca. Bagi tahu saya golongan yang kena membaca. Siapa golongan kena membaca? Contoh remaja. Apa lagi? Kanak-kanak, pelajar, betul tak? Terutama yang bakal menghadapi peperiksaan, betul tak? Okay, right, fine. Okay, bahasa indah.
Ingat, tak ada peribahasa, saya dah ada satu peribahasa yang nak cover awak. Okay, iaitu sudah terang lagi berseluruh. Tetapi saya ada satu lagi spesifik, iaitu saya ada apa? Jambatan, membaca jambatan ilmu. Bagus, very good. Okay, ayat arahan contoh ini nak faedah membaca. Okay, awak dengar jawapan saya akan berbunyi macam mana, dengar. Membaca merupakan satu amalan yang sangat mulia. Jika diperhatikan, dasar warsa ini sudah tidak ramai lagi masyarakat kita yang minat membaca. Sudah terang lagi berseluruh hal ini tidak wajar dibiarkan kerana kita memerlukan banyak ilmu pengetahuan dalam meniti kehidupan seharian. Contoh golongan yang sepatutnya membaca termasuklah golongan remaja, terutamanya para pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan utama seperti PT3 dan juga SPM. Aktiviti membaca boleh dikaitkan dengan peribahasa yang berbunyi membaca jambatan ilmu. Persoalannya, apakah faedah yang akan diperoleh oleh masyarakat sekiranya mereka rajin membaca? Kerana soal itu saja. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Sebelum ini biasanya cikgu akan bagi formula kepada kita untuk buat pendahuluan, tapi tidak pernah pun kita korek apa yang kita letak dalam ini. Ini saya sekadar cadangan saya sahaja. Okay, alright. So itu dia. Itu pada bahagian pendahuluan sahaja. Mantap Pak Im. Mantap Pak Im. Jangan sebut nama bapa orang lain, ingat sebut nama bapa sendiri. Mantap Pak Abu. Itu Pak Abu tu bapa orang lain. Okay, alright. So kalau awak nak screenshot, okay, go ahead. Saya akan bagi masa sekejap untuk awak screenshot. Go ahead. Okay, right, go. Persoalan tu tak wajib untuk awak buat, tetapi saya suka buat persoalan untuk ending sebab saya nak mempelbagaikan jenis ayat. Awak tak nak buat persoalan boleh tak? Boleh, tak masalah. Saya terus buat. Terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan oleh remaja untuk memastikan kesihatan mental mereka berada pada tahap yang baik. Contoh titik itu je. Okay, alright. So ini adalah cara untuk kita buat ni. Let's say, okay, satu kelebihan formula saya adalah, okay, awak tengok let's say saya tak terfikir nasi sudah menjadi bubur. Saya dah selamat. Kenapa saya selamat? Sebab dah ada peribahasa untuk backup. Dah ada dah pun. Boleh faham tak? Ini untuk backup. Alright. So yes, it's okay. Right. So kita pergi kepada isi. Okay. So masa inilah saya nak dengar pendapat awak. Apakah cara yang boleh kita lakukan untuk pastikan kesihatan mental kita terjamin? Okay. Alright. My teacher teach the same format. Mungkin dia ada tengok kat mana-mana kot. Sebab dah kongsikan dekat YouTube actually. YouTube. Maths Clinic pun dah banyak ada formula-formula saya. Okay. So sekarang ni saya nak dengar cadangan daripada awak. Bila bercakap tentang depresi, okay, ke masalah kesihatan mental, apa yang boleh dilakukan oleh remaja untuk kurangkan benda itu? Cari hobi, very good. Jumpa pakar, bagus. Ibu bapa, bagus. Minta nasihat. Ingat dia kata cara untuk remaja, cara oleh remaja, bagus. Cari orang dipercayai, okay. Saya suka sebut cari orang dipercayai, okay. Jadi yang pertama sekali yang saya galakkan adalah berkongsi dengan rakan, betul? Berkongsi masalah dengan rakan, okey? Alright, satu cara yang paling bagus untuk awak letak, untuk awak cari isi kan. Awak cari isi semua, baru awak buat karangan. Okey, yang kedua, tadi ada yang bercakap dengan family, betul tak? Okey, kita fokus kepada family. Okey, yang kedua adalah bercakap dengan ahli keluarga. Bercakap dengan ahli keluarga. Okey, tetapi bagi setengah orang, yang ini tak jalan. Kalau tak jalan, come on, dekat sekolah ada siapa? Yes, kaunselor. Bagus. Ingat buat step by step lebih baik untuk karangan awak. Okay. Berjumpa dengan kaunselor. Bagus. Saya suka idea awak. Okay. Berjumpa dengan kaunselor. Jadi hari ini kepada mereka yang mungkin ada masalah kemurungan ke apa tu, awak boleh cari orang itu. Awak tahu tak, saya ada satu cita-cita. Cita-cita dalam hidup yang saya jarang share dengan orang adalah saya satu hari nanti saya nak wujudkan satu badan untuk membantu orang yang nak membunuh diri. Itu cita-cita saya lah yang saya nak buat. Okay. So saya harap saya mampu buat lah untuk sukarelawan join sekali. Ada nak join, bagus. Doakan saya, mungkin saya target dalam umur saya 40, saya dah boleh bangunkan benda itu dengan sangat baik. Dan saya jangkakan masa saya lagi beberapa tahun, mungkin masalah kesihatan mental ni semakin banyak, betul lah. Nak join. Okay, thank you so much. Terharu saya. Saya dah tahu dah ada banyak sukarelawan ni. Seronok saya. Semuanya dalam kalangan pelajar saya. Bagus. Alright, lagi. Boleh tak kita menjaga amalan pemakanan? Boleh tak? Okay, menjaga amalan pemakanan. Ini yang paling penting. Okay, menjaga amalan pemakanan. Sebab apa? Sebenarnya, kesihatan mental dia berkait rapat dengan masalah hormon. Betul tak? Yes. Rehat yang mencukupi. Bagus. Okay, maksudnya menjaga gaya hidup. Betul tak? Menjaga gaya hidup. Yang tidur tu semua kita masuk dalam sini. Menjaga
gaya hidup. Okay, letak dulu isi besar. Okay, lagi ada yang cakap mencari hobi. Saya suka yang isi yang terakhir ni saya buat. Okay, melakukan hobi yang berfaedah. Pandai, very good. Melakukan hobi yang berfaedah. Okay. Alright. Okay, so saya dah cari dah isi-isi besar. So jom kita tengok apakah konten untuk setiap satu. Alright, so kita buat yang pertama. Ingat, bagi mereka yang baru first time belajar karangan dengan saya, okay, belajar dengan karangan dengan saya suka fokus. Fokus tu maksudnya fokus kepada point. Okay, fokus kepada saya satu hal lah. Alright. Dalam ini, banyak-banyak ini, cari satu subjek utama yang boleh pecahkan sebagai huraian. Okay, contohnya dia cakap bercakap dengan berkongsi masalah dengan rakan. We are talking about who ataupun what, apa dia? Rakan. Yes, rakan boleh jadi item dalam ni. So, dekat ni nanti kita akan pecahkan. Who is rakan? Okay, why? Kenapa rakan yang penting pada hidup kita? So, how? Macam mana kita nak berkongsi dengan rakan? So, yes. Saya pakai formula 5W1H. Who, what, when, why, where, and how. Tapi tak wajib kita pakai semua. Cukup untuk awak bersoal jawab sehingga awak cukup untuk membuat huraian. Itu sahaja. Okay, ingat saya boleh pakai who, what, when, why, where. Okay, so jom kita bincang. Okay, ayat huraian saya boleh jadi apa saja. Mungkin who 2 kali, mungkin what 2 kali terpulang ke awak. Okay, right. So sekarang ni saya nak tanya. What is rakan? Ataupun who is rakan? Siapa rakan? Orang yang rapat dengan kita, betul tak? Okay, orang yang paling rapat dalam kehidupan remaja. Okay, so saya buat. Okay, orang yang paling rapat. Sorry, saya pakai short form. Okay, sebab takut tak cukup ruang. Orang yang paling rapat dalam kehidupan remaja selepas ahli keluarga. And sometimes kan, kalau perasan kan, kadang-kadang kita lagi rapat dengan kawan kita daripada ahli keluarga kita. Betul tak? Macam saya tengok abang saya, dia lepak dengan kawan dia, dia kelakar gila. Dia kelakar gila. Tapi kat rumah, dia pendiam, dia introvert. Okay, oh saya tahu sebenarnya dia lagi rapat dengan kawan dia. Kadang-kadang rasa nak cucuk dia biji mata dia kat situ. Yes. Alright. Okay, ada yang cakap boleh jadi mata dan telinga kita. Okay, very good. Okay. Alright, bagus. Okay, bila saya bercakap tentang rakan kan, saya nak tanya why? Why? Kenapa awak kena kongsi dengan rakan kalau ada masalah? Sebab yes, dia orang yang boleh dipercayai. Dan satu lagi, kenapa kita percaya kat dia? Sebab dia ni sebaya dengan kita, betul tak? Dan dia lebih memahami. Dia memahami orang kata konflik dalaman kita. Okay. Alright. So why? Ingat soalan nombor 2 kaitkan. Okay. So saya nombor 2 ni saya nak tolong awak, saya buat kongsi. Okay. Dengan rakan. Saya sebut balik isi itu. Okay. Saya sebut balik isi itu. Okay. Rakan. Why? Kerana apa? Okay. Mereka memahami. Okay, konflik diri kita. Sebab apa? Kerana sebaya, betul tak? Ini disebabkan okay, mereka sebaya dengan kita. Okay. Alright. So, bila, let's say bila, when, okay, bila awak bercakap tentang masalah awak dengan kawan awak, apa yang akan berlaku kepada diri awak? Awak akan lebih apa? Akan lebih lega, betul tak? Awak akan lebih lega dan kadang-kadang kita rasa selamat, betul tak? Rasa lega dan dapat kurangkan sikit bebanan kita. Kerana sebab apa? Mereka ini menjadi mata dan telinga kita, betul tak? Jadi yes. Okay, jadi akan berasa lebih lega. Akan berasa lebih lega. Okay. Dan dapat okay, kurangkan beban kita. Kurangkan beban. Okay. Sometimes kan, all we need sebenarnya adalah a listener, bukannya a solver. Just nak orang dengar je masalah. Kita tahu bila orang dengar, kita boleh selesaikan. Cumanya kita nak bagi dia lightweight sikit, nak ringan sikit. Betul tak? Dia kadang-kadang macam tu. Kadang-kadang, kau dengar aku tak nak kau cari solution, aku just nak kau dengar masalah aku tu je. Cakap je macam tu. Okay, untuk buat kita rasa selamat. Betul tak? So dia macam tu. Alright, dapat kurangkan beban. Okay. Sebab rakan kita ni boleh jadi mata dan telinga kita. Okay, menjadi mata dan telinga kita. Alright. Okay, ada yang cakap mata dan telinga. Saya suka. Mata dan telinga sebenarnya indirectly dia adalah bahasa yang tersirat. So ni boleh jadi bahasa indah. Very good. Okay. Merasa dengan berasa, berasa. Merasa tu kau makan. Merasa. Saya merasa makanan ni. Macam tu. Jadi sepatutnya berasa. Alright. Okay, yang keempat. Okay.
So andai katalah kawan awak pun mendengar masalah awak, apa yang dia boleh tolong awak? Apa yang dia boleh tolong? Konflik tu maksudnya masalah. Dia beri nasihat. Okay, bagus. Okay. Alright. Mungkin rakan-rakan boleh memberikan nasihat. Okay, boleh memberikan nasihat. Nasihat dan cadangan untuk mengurangkan bebanan kita. Right? Very good. Okay. So, contoh. Contoh. Okay, contoh awak nak buat contoh contoh apa kita nak buat mungkin contoh masalah yang biasanya kita berani share dengan dengan rakan-rakan. Biasanya masalah yang melibatkan apa biasanya? Masalah yang melibatkan perhubungan, betul tak? Masalah yang melibatkan perhubungan contoh. Okay, lagi mungkin masalah okay, perhubungan to relationship, okay, bagus, dan masalah keluarga. Okay, buat 2 je contoh. Alright, sebab awak kena tahu kalau awak ada masalah keluarga, awak takkan bercakap dengan keluarga. Sebab masalah dia adalah keluarga, betul tak? Okay, jadi yes. Okay, biasanya dengan keluarga awak akan bercakap tentang apa? Tentang rakan-rakan ataupun tentang akademik, betul tak? Yes. Okay, jadi itu antara beza lah. Okay, so ayat penegas. Ayat penegas tidak wajib dah sekarang ni. Sebenarnya kalau ada lagi bagus. Sebab apa? Sebab takut panjangkan awak punya karangan. Tapi lebih baik awak cuba untuk letaklah. Ayat penegas wajib ada, jelaslah bahawa, terbuktilah bahawa, ternyatalah bahawa, tidak dapat dinafikan. Okay, so yang ni tak apa, jangan risau. Saya akan tolong awak. Okay, contoh saya pakai jelaslah bahawa. Apa yang pula awak buat kat sini, jangan risau, senang sangat-sangat. Sebut balik ayat isi awak dan sebut balik tema kita. We are talking about apa? Alright, so awak tengok je Yang ini totally daripada awak, bukan daripada saya. Okay, yang ni saya bersoal jawab dengan awak tadi. Okay, alright. Jadi, okay, kita habis pukul apa? Kita habis pukul 11.30, betul? 11.30, betul? Okay, so dengar. Ini adalah isi kita. Saya bacakan. Antara cara yang boleh dilakukan oleh remaja bagi memastikan kesihatan mental mereka terjamin adalah dengan berkongsi masalah dengan rakan-rakan. Titik. Kita tahu bahawa rakan merupakan orang yang paling rapat dalam kehidupan remaja selepas ahli keluarga. Remaja digalakkan berkongsi masalah dengan rakan kerana rakan mereka biasanya memahami konflik diri mereka disebabkan mereka ini sebaya. Titik. Dengan cara ini, remaja akan berasa lebih lega dan dapat mengurangkan beban disebabkan rakan mereka boleh menjadi mata dan telinga mereka. Bukan itu sahaja, rakan akan juga boleh memberikan nasihat dan cadangan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contohnya masalah perhubungan dan masalah keluarga. Titik. Jelaslah bahawa sekiranya remaja berkongsi masalah dengan rakan, mereka dapat menyeimbangkan masalah mental mereka. Contoh. Ataupun dapat memastikan masalah mental mereka selesai. Contoh apa saja dekat sini. Berkaitan dengan tema. Boleh faham? Boleh tak? Boleh? Right. So itu dia. So apa yang membantu kita adalah 5W1H tadi. Bersoal jawab. Macam tadi saya kata who? Siapa? Rakan. Okay, why? Kenapa berkongsi? Okay, then what happened? Okay, then what happened juga saya buat. Okay, so yes. Ingat, highlightkan something. Okay, dan kemudian awak pecahkan. Ini adalah cara dia. Okay, jadi yes, cara yang pertama kalau awak ada masalah tekanan ini, okay, maka carilah seseorang yang boleh dipercayai, okay, yang tidak menghukum kita. Balik saya yang pertama tidak berkesan untuk awak, jom kita pergi kepada yang kedua. Alright, so kita pergi kepada yang kedua, berkongsi dengan nak screenshot isi pertama. Okay, right, so saya bagi masa. Sekejap okay, right. Nah, screenshot kawan ni. Ambil lah. Okay. Okay, send dalam tali. Okay, nanti saya akan minta tolong rakan kita untuk ni nanti. Okay, alright. Okay, done. Okay, so jom kita. Ambil send jawapan tak? Saya rasa saya tak share jawapan lah, tapi tak apa. Saya cuba masukkan jawapan. Okay, nanti saya kongsikan dalam Telegram group. Admin kat sini ada Tyro, nanti kalau siapa nak tolong DM dia. Saya rasa DM dia pun dah macam artis sekarang. Okay, jadi minta daripada The Tyro. IG dia THETYROOO, tak tahu lah banyak O dia. So itu dia. Alright, so yang kedua, bercakap dengan ahli keluarga. Bagi tahu saya, kita nak highlightkan apa? Keluarga, very good. Ahli keluarga, bagus. Alright, bercakap tentang ahli keluarga. Ahli keluarga ni, what is ahli keluarga? Darah daging kita, betul tak? Yes, ada satu peribahasa kat situ. Okay, merupakan darah daging kita.
Right, saya nak tukar warna. Okay, merupakan darah daging. Okay, dan mempunyai pertalian darah. Okay, mempunyai pertalian darah. Okay. Contoh, let's say saya nak buat contoh dulu, boleh tak Miss? Boleh, tak ada masalah. So contoh saya nak buat contoh dulu. Contohnya dalam keluarga kita, kita ada siapa? Kita ada ibu bapa dan adik beradik. Contoh. Dan adik beradik. Contoh. Very good. Okay, tak ada masalah. Ayat contoh dan tak ke mana. Asalkan ada perkataan contoh, tamsil, misal. Go ahead. Tak ada masalah. Okay, right. Okay, so let's say yang kedua. Okay, yang kedua, ingat saya kaitkan balik dengan tema why. Why? Kenapa perlu bercakap dengan ahli keluarga? Bercakap dengan ahli keluarga. Okay, kenapa kita kena bercakap dengan ahli keluarga? Bagi tahu saya why, kenapa? Okay, dia adalah orang yang paling boleh dipercayai. Betul tak? Okay, jadi adalah insan-insan yang paling boleh dipercayai. Okay, yang paling boleh dipercayai. Okay, dan bersifat apa? Dia ni bersifat protektif, betul tak? Melindungi, bersifat protektif. Okay, alright. Okay, so kalau saya bercakap tentang berkongsi masalah dengan keluarga kan, okay, berkongsi masalah dengan keluarga ya, apa yang mungkin ibu bapa boleh buat? Okay, mereka akan lebih memahami, betul tak? Mereka akan bantu, macam mana pun dia akan bantu untuk selesaikan masalah. It's just that antara kita berani ataupun tidak saja. Okay. So, boleh kata ahli keluarga akan memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Kenapa? Orang yang paling kenal kita siapa? Siapa yang paling kenal kita? Ibu bapa kita. Lebih mengenali diri kita. Sometimes, diorang kenal diri kita lebih pada kita kenal diri kita. Okay, alright. So bila awak luah kat ahli keluarga, awak akan rasa lebih apa? Selamat, betul tak? You feel safe. Awak rasa macam keluarga awak ini adalah syurga awak. Balik ke rumah awak tak rasa ada masalah. Okay, alright. Jadi awak akan berasa lebih selamat. Akan berasa lebih selamat. Okay, contohnya saya galakkan kalau ada orang ugut awak ke apa ke kan, sampai awak depressed. Okay, mungkin awak ada pernah buat salah. Ada orang ni ada pernah buat salah sehingga dia terlanjur dengan pasangan dia ke, tapi dia takut nak bagi tahu sebab orang itu dah ugut dia. Dia tak bagi tahu keluarga. Tak patut. Percayalah cakap saya. Bila awak bagi tahu kat keluarga kesilapan awak tu, takkan ada orang boleh terima awak selain pada ahli keluarga awak. Okay, memang dia akan susah pada waktu mula-mula. Okay, tapi air dicincang tak akan putus. Macam mana pun dia akan tolong awak. Okay, jadi yes. Kalau tak ada orang yang terima kita dalam dunia ni, ingat ada dua benda yang akan terima kita, itu ahli keluarga dan juga Tuhan akan terima kita. Marah tapi tetap sayang. Dia tak boleh buat macam mana. Okay, jadi mungkin dia akan lebih protektif. Kalau awak ingat, saya recap sedikit cerita ya. Saya teringat balik cerita, kalau awak ingat ada seorang artis ni, anak dia ni terkantor dekat TikTok, dekat media sosial bercium dengan seorang lelaki. Awak ingat? Okay, so dia ada single mother. Tetapi apa yang artis itu buat, penyanyi itu buat, dia bagi kasih sayang kepada anak dia. Dia sendiri reflect kepada diri dia. Dia kata apa? Mungkin ada banyak benda yang saya lupa dalam hidup saya. Jadi apa yang dia buat, dia bagi kasih sayang, yang sekarang anak dia even better anak dia. Okay, jadi yes, berkongsilah dengan ahli keluarga. Memang mula-mula mungkin akan nampak harsh sikit, tough. Dia akan marah kita. Tetapi percaya dia cakap saya, marah dia adalah kerana sayang. Lain tu. Daripada orang marah kita, benci kita kerana kita ni adalah bermasalah. Okay. Alright. Jadi mungkin kat dua ni saya pakai tegaslah bahawa. Tegaslah bahawa. Okay. So apa yang perlu awak buat, masukkan tema, sebut balik isi. Alright. So dengar jawapan saya akan berbunyi macam mana. Contoh Alright. So saya bacakan. Bukan itu sahaja, remaja juga dapat memastikan kesihatan mental mereka terjamin dengan cara bercakap dengan ahli keluarga sekiranya mempunyai masalah. Titik. Kita tahu bahawa ahli keluarga merupakan mereka yang mempunyai pertalian darah atau lebih dikenali sebagai darah daging. Sekiranya remaja bercakap tentang masalah mereka dengan ahli keluarga, okay, perkara ini adalah sangat digalakkan kerana ahli keluarga merupakan insan-insan yang paling boleh dipercayai dan rapat dengan kita.
Dengan cara ini, ahli keluarga akan mampu memberikan nasihat kerana mereka lebih mengenali diri kita. Okay. Dengan cara ini juga, remaja akan merasa lebih selamat dan dilindungi. Okay. Contoh ahli keluarga yang boleh dipercayai termasuklah ibu bapa dan adik-beradik. Tegaslah bahawa kesihatan mental dapat dijaga sekiranya remaja berani berkongsi dengan ahli keluarga. Titik itu je. Contoh. Right, contoh. Okay. Janganlah pakai yang sama. Tadi saya pakai jelaslah bahawa, ni saya pakai tegaslah bahawa. Kita ada jelaslah bahawa, tegaslah bahawa, terbuktilah bahawa, ternyatalah bahawa, tidak dapat dinafikan, sudah terang lagi berseluruh. Ada 6. Okay. Alright. Okay, so ini dia. Yang kedua, kita akan pergi kepada yang seterusnya. Okay, memandangkan masa pun tak banyak, kita akan cuba. Okay, so berjumpa dengan kaunselor. Okay, let's see. Okay, kalau awak nak ceritakan apa-apa, kenangan awak ke apa ke, okay, saya akan baca dan nanti saya akan komen. Jangan risau apa saja masalah-masalah awak, okay, kaunselor ini. Apa saja masalah awak, saya akan bagi tahu siapa nama awak, okay, alright. Okay, so jap, ada nak screenshot tadi, okay, sorry, okay, go. Okay. Cerita sini, habis sini, okay. Saya hari ni, saya nak bercakap tentang kesihatan mental sebab saya peduli. I do care, okay, I do. Okay, right. So kita pergi kepada seterusnya. Tapi ada orang memang ahli keluarga tak memahami. It's okay, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Berjumpa dengan kaunselor. Okay, alright. Berjumpa dengan kaunselor. Kaunselor. Dan bila bercakap tentang remaja, kan, mereka ini duduk dekat sekolah. Okay, alright. Ada seorang kawan kita, dia kata, saya pernah cerita dekat mak saya, tapi dia kata dalam keturunan dia tak ada yang sakit macam tu. Okay, it's okay. Tidak berkesan dengan cara itu, tak apa, jangan lebih depressed. Kita akan cari satu lagi solution, iaitu cara ini. Okay, alright. Kadang-kadang, betul, ada parents yang bersifat denial. Okay, ada bersifat denial. Dia tak rasa, dan kadang-kadang dia rasa kita main-main. Sedangkan dia tak tahu macam mana kita membesar, suasana kat sekeliling kita, betul tak? Dia kadang-kadang kalaulah dia boleh faham, memang betul. Kadang-kadang ibu bapa ni pernah muda macam kita. Tapi cabaran dia tidak sehebat cabaran pada zaman sekarang, betul? Okay, jadi yes, mungkin awak boleh cari someone else. So inilah orangnya, mungkin. Okay, kaunselor bocorkan. Okay, alright, okay. So tak apa, lepas kaunselor tak jalan, kita akan pergi kepada seterusnya. Okay, risau juga kita ni. Alright, so yang seterusnya, berjumpa dengan kaunselor. Okay, alright, so okay, saya baca semua masalah awak. Who is counselor? Orang, okay, dia adalah guru, betul tak? Guru yang mempunyai latar belakang counselling, okay, dan orang kata orang kata apa, dan mereka ini diletakkan, okay, ataupun diberikan perkhidmatan dekat sekolah-sekolah, betul? Okay, yes, okay, kaunselor adalah, okay, guru yang, okay, mempunyai latar belakang counselling dalam pengajian. Dia wajib ambil counselling, Okay, alright. Okay, kalau saya kata why, yang kedua kaitkan balik dengan tema, okay, kenapa perlu jumpa dengan kaunselor? Okay, berjumpa dengan kaunselor. Okay, alright. Jom kita jangan judge kaunselor, okay, jom kita tengok dia sebagai orang yang baik saja, alright. Okay, so kenapa? Mereka ini telah dilatih, betul tak? Bagus. Mereka ini terlatih. Mereka ini terlatih. Okay, dan boleh menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Saya tak tahu macam mana situasi awak, tetapi kaunselor kat sekolah saya best gila. Best sangat-sangat. Zaman saya dululah, okay? Alright. So, bila awak bercakap dengan kaunselor, awak perasan tak? Dia react sebagai, adakah dia bereact sebagai seorang yang garang? Tak. Dia akan react seperti seorang kawan. Betul tak? Yes, okay. So, mereka boleh bertindak sebagai kawan. Tak ada kaunselor yang akan judge awak. Depan-depan, at least dia tak akan judge awak. Sebagai rakan yang baik. Okay, sebagai rakan yang baik. Okay, alright. So, bila awak berkongsi dengan kaunselor, okay, apakah hasil yang awak akan dapat? Okay, apakah hasil dia? Okay, awak akan rasa,
Okey, akan berasa tenang. Itulah, okey, akan berasa tenang. Akan berasa tenang. Okey, dan lebih positif. Alright. Okey, saya bagi tahu awak satu benda Kadang-kadang kita berkongsi dengan kaunselor lebih positif daripada kita berkongsi dengan orang lain. Sebab orang lain ini, okay, awak kan tahu kaunselor ni hari-hari dia dapat masalah daripada pelajar. So maksudnya dia boleh bagi motivasi, betul. Okay, dan lebih positif. Okay, contoh cara yang digunakan oleh kaunselor adalah dengan memberikan motivasi. Okay, dengan memberikan motivasi. Okay, motivasi. Yes, contoh yang dia boleh buat. Okay, tapi dibocorkan Miss. Okay. Mungkin itu perasaan kita saja mungkin. Okay. Tapi betul lah manusia itu berbeza, betul. Jadi yes, mungkin niat dia mungkin nak niat dia share dengan cikgu lain, mungkin dengan cara itu dia dapat idea juga untuk menyelesaikan masalah pelajar mungkin. Okay. Risau juga saya. Okay, alright. Okay, ada banyak judgement tentang counselor. It's okay. Saya tak rasa semualah Saya rasa mungkin okey, saya tak tahu nak juga macam mana nak cakap. Okey. So saya akan pakai ni. Tidak dapat dinafikan. Okey. Okey, tidak dapat dinafikan. Saya akan sebut balik tema dan saya akan sebut balik ayat isi. Ayat isi dan tema. Okey, right. So let's go. Tengok jap. Jawapan saya akan berbunyi begini. So sambil-sambil saya baca ni, awak boleh screenshot. Tahu-tahu satu sekolah tahu kes tu, Miss. Mungkin bukan daripada kaunselor. Mungkin daripada rakan-rakan pelajar yang lain. Dan kemudian dia akan ni. Dan kadang-kadang kaunselor diperlukan perbincangan dalam kalangan guru juga untuk selesaikan masalah itu. Betul tak? Okey, so saya bacakan ini. Right, okay. Selain itu, remaja juga digalakkan untuk berjumpa dengan kaunselor sekiranya mempunyai masalah. Kita tahu bahawa kaunselor merupakan guru yang mempunyai latar belakang kaunseling dalam pengajian mereka. Sekiranya remaja berjumpa dengan kaunselor, perkara ini adalah yang terbaik kerana mereka ini terlatih dan boleh menjadi dan kaunselor juga boleh menjadi pendengar kepada kita ataupun kepada remaja. Mereka juga boleh bertindak sebagai rakan yang baik dan sudah tentu remaja akan berasa lebih tenang dan lebih positif. Contohnya melalui motivasi dan kata-kata semangat yang diberikan oleh guru kaunselor tersebut. Tidak dapat dinafikan. Sekiranya remaja berjumpa dengan kaunselor, mereka dapat mengurangkan masalah yang dihadapi. Contoh. Okay, jadi yes, ini flow dia. Lepas tu cikgu-cikgu lain pandang sinis dan peli. Okay, saya faham. Okay, so anda kata awak tidak percaya kan? Okay, awak tak percaya kepada orang kata setengah guru. Okay, kita cuba pada yang lain. Ingat, okay, masalah ni dia bukan satu cara je untuk kita selesaikan. Mungkin kita boleh jaga amalan pemakanan. Itu dia. Okay, so jom tengok jap yang seterusnya. Okay. Menjaga amalan pemakanan. Awak percaya tak kalau saya cakap menjaga amalan pemakanan ini sangat penting? Makan coklat. Okay. Makan coklat. Okay. Macam saya, yes. Kalau saya sedih, saya akan makan coklat. Dia akan merangsang hormon gembira kita. Betul lah. Alright. So, bila kita bercakap tentang amalan pemakanan, okay, kalau kita stres, awak nak tahu tak melalui pembacaan saya suka membaca. Kalau awak stres, antara perkara yang boleh hilang daripada tubuh badan awak ialah nutrien, vitamin C, okay, apa lagi yang awak akan hilang? Magnesium, kalsium, B kompleks itu akan hilang daripada tubuh awak bila awak stres. Okay, sebab apa? Sebab dia akan makan hormon awak itu. Okay, jadi apa yang kita kena buat? Kita kena elakkan pengambilan snack. Awak perasan tak orang stres ni kadang-kadang dia ambil snack. Okay, bila ambil snack, dia tu akan jadi lebih teruk. Dia tidak membantu hormon gembira kita. Okay, tapi macam coklat tu yes, betul. Okay, dan yang saya bacakan dia kata, andai kata awak stres, perkara yang digalakkan untuk awak ambil lebih adalah pengambilan omega. Omega melalui apa? Makan ikan seperti ikan salmon, okay? Ikan apa lagi? Mackerel yang awak makan tu kan? Okay? Telur dan sebagainya, yang itu bagus. Sebab apa? Ada satu hormon ini kita panggil sebagai hormon kortisol. Hormon kortisol ini salah satu hormon gembira. Bila kita makan omega itu, dia akan merangsang mood gembira kita. Itu dia. Okay, so yes. Right, stres je makan telur rebus. Stres je makan telur rebus. Macam itu, right. Okay, dan seterusnya apa lagi? Macam biji dengan roti. Okay, biji dengan roti dan juga macam tepung-tepung gandum tu semua kan, itu juga bagus. Okay, yes. Right, jadi awak boleh pilih makanan-makanan itu sebab apa? Dia boleh merangsang pengeluaran hormon-hormon yang positif. Right, makan lagi, Miss. Okay. Jangan makan snack. Snack ni ada banyak apa? Ada banyak garam, betul tak?
Bila ada banyak garam, awak kena tahu garam ni merangsang. Bila garam berlebihan dia akan menyebabkan darah kita ni mempunyai tekanan yang lebih tinggi. Okay, jangan makan MACD. Okay, right. Okay, tidak mahu mengukur mana-mana brand sebab saya kadang-kadang saya makan juga ya. Right. So kita bercakap tentang amalan pemakanan, asal terang sangat ni dik. Kita kurangkan sikit, okay. Right, so pemakanan. Awak ingat tak ada satu pepatah bahasa Inggeris, dia kata you are what you eat. Betul tak? Kita ialah makanan kita, ataupun kita menggambarkan, ataupun makanan kita menggambarkan diri kita. Yes. Boleh tak awak pakai benda tu? Boleh? Boleh, tak ada masalah, tapi buat dalam bahasa Melayu. Okay. So awak kata makanan kita mencerminkan diri kita. Ini daripada bahasa Inggeris yang saya translatekan dalam bahasa Melayu. Mencerminkan diri kita. You are what you eat. Yes. Saya setuju yang ni. Apa maksud pepatah ni? Sebenarnya okay, yes, betul. Okay, maksudnya kalau memang awak suka makan makanan manis saja, akhirnya awak akan terkena diabetes contoh. Kalau awak banyak makanan yang tinggi kolesterol, yes, awak boleh terkena sakit jantung sebab itu adalah makanan awak. Okay, bukan jadi orang yang manis. Risau juga kita. Alright. Okay, so saya nak tanya awak. Why? Kenapa kita kena jaga amalan pemakanan? Ingat, kaitkan balik. Okay, perlu jaga amalan pemakanan. Why? Kenapa? Bagi tahu saya. Why? Kenapa? Sebab kita nak hidup lama. Okay, alright, bagus. Kerana makanan mempengaruhi mood kita, betul tak? Makanan mempengaruhi kesihatan. Mempengaruhi kesihatan kita. Okay, mempengaruhi kesihatan kita. Okay, kesihatan kita. Alright, okay. Alright, okay, bagi menghindari penyakit berbahaya. Okay, alright. Okay, jadi yes, betul, saya terima juga. Okay, juga mampu menghindarkan diri kita, menghindari penyakit berbahaya. Yang mana bila awak sakit, awak lagi stres. Betul tak? Awak makan snack, benda-benda tak sihat, akhirnya awak sakit, awak lagi stres. Itu lagi. Ada lagi orang yang tak ada insurans, betul tak? Lagi stres. Okay. So, jadi apa yang perlu kita buat untuk kita elakkan stres, iaitu makan makanan yang berkhasiat. Okay. Jadi awak tulis, okay, makan makanan yang berkhasiat. Okay. Alright. Untuk apa? Untuk merangsang hormon positif. Merangsang hormon gembira. Okay, contohnya macam saya kata tadi, yang bagus main ke kacang, sayur-sayuran, yes betul. Ke kacang. Okay, sayur-sayuran dan pengambilan omega. Pengambilan omega adalah sangat penting bagi mereka yang mempunyai masalah depresi. Okay, omega ini biasanya datang daripada telur, betul juga, tapi yang paling tinggi adalah daripada hasil laut seperti ikan. Okay, salmon. Okay, alright, salmon saya tak suka sangat, tapi saya makan juga untuk kesihatan. So yes, itu dia. So ayat pertegas, contohnya saya nak buat, ternyatalah bahawa. Okay, contoh. Ternyatalah bahawa. Okay, ... Saya akan sebut tema, saya akan sebut isi. Okay, ayat isi. Alright. Okay, so jom saya akan bacakan. So contoh ini adalah jawapan kita. Jawapan saya akan bunyi macam ni. Okay. Di samping itu, masalah kesihatan mental juga dapat dikurangkan oleh remaja sekiranya mereka menjaga amalan pemakanan. Pepatah ada menyatakan, makanan kita mencerminkan diri kita. Oleh itu, remaja dikehendaki menjaga amalan pemakanan seharian kerana makanan mereka mempengaruhi kesihatan diri mereka. Okay. Sekiranya remaja menjaga amalan pemakanan seharian, mereka mampu menghindari penyakit berbahaya termasuklah masalah depresi. Okay. Mereka digalakkan untuk makan makanan yang berkhasiat bagi merangsang hormon-hormon yang gembira. Contohnya melalui pengambilan kekacang, sayur-sayuran dan juga pengambilan omega. Titik. Ternyatalah bahawa masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja dapat dikurangkan sekiranya mereka menjaga amalan pemakanan. Titik. Settle. Itu sahaja. Boleh? Stres makan kacang naik jerawat. Okay.
Dan ambil pilihan lain. Ambil pilihan lain je sayang. Aduh lah, korang ni comel lah. Aduh lah. Aduh. Nak screenshot? Okay, boleh. Tak ada masalah. Okay. Dah, boleh screenshot. Makanan sunnah. Okay, boleh. Okay. Makanan-makanan digalakkan dalam agama lah. Okay. Ada yang digalakkan. Okay, bagus. Alright. Okay. So, kita pergi kepada yang seterusnya. Menjaga gaya hidup. Kacang tak bersalah. Ke-kacang tak semestinya kacang. Okay, ke-kacang. Kita macam tak adalah spesifik ke kacang. Right, apa kita nak highlightkan? Gaya hidup, betul tak? Okay, gaya hidup. Okay, lepas yang ni kita akan terus cuba buat. Okay, gaya hidup ni saya rasa senang lah untuk kita buat. Gaya hidup ni maksudnya kita jogging selalu. Kita jaga. Okay, saya rasa saya nak buat inilah sebelum kita habis. Saya tak sempat. Kita buat ini boleh? Okay, melakukan hobi yang berfaedah. Okay, ni sebab saya rasa yang ini adalah yang paling senang untuk kita buat. Sebagai seorang remaja. Ini sangat-sangat senang. Melakukan hobi yang berfaedah. Okay, so saya akan gariskan hobi. What is hobby? What is hobby? Hobi adalah aktiviti yang dilakukan untuk mengisi masa lapang dan dilakukan secara kerap dalam keadaan kita suka lah. Betul tak? Okay, bagus. Okay, jadi dia adalah aktiviti. Sorry, saya pakai pen lain. Aktiviti. Aktiviti yang dilakukan pada masa senggang. Saya pakai senggang. Senggang sama dengan lapang. Saja nak buat rare sikit. Masa senggang. Okay. Alright. Okay. So yang kedua kaitkan balik dengan tema why. Kenapa kena lakukan hobi yang berfaedah? Kenapa? Supaya apa? Masak singgang. Bukan. Jangan macam tu. Okay. Kenapa? Dapat isi masa lapang. Bagus. Dapat isi masa lapang dengan baik. Okay, bagus. Okay. Dapat release stress. Bagus. Okay, sebab hobi ni, bila awak pilih hobi, maksudnya benda tu awak suka ke tak suka? Awak suka ke tak suka? Okay, bagus. Alright. Sebab hobi ni ialah aktiviti kegemaran. Aktiviti kegemaran. Kegemaran. Okay, yang boleh mengurangkan stres kita. Mengurangkan stres. Awak bagi tahu saya, kenapa dapat kurangkan stres? Kenapa dapat kurangkan stres? Sebab masa awak buat hobi tu, adakah awak ingat masalah awak? Tak, betul tak? Tidur tu bukan hobi. Tak ingat, maksudnya apa? Dia boleh mengalihkan, dialihkan apa? Mengalihkan tumpuan kita. Alihkan perhatian kita. Betul. Okay, alright. Jadi saya buat mampu mengalihkan tumpuan. Mengalihkan tumpuan kita. Mengalihkan tumpuan. Okay, daripada asyik memikirkan masalah. Okay, daripada asyik memikirkan masalah. Dan satu yang bagus kan, bila awak ada hobi ni, bila awak dah tak fikir sangat masalah, dan bila awak dah happy, apa yang awak akan boleh buat, awak ada pertimbangan, betul tak? Awak akan ada pertimbangan. Dan bila awak ada pertimbangan, apa yang awak boleh buat, awak akan solve the problem. Okay, alright, bagus. Menanam pokok. Okay, contoh hobi yang awak boleh buat, iaitu hobi menanam pokok. Saya terima, bagus. Menanam pokok. Okay, tengok Netflix. Memanah. Netflix boleh jugalah, tu hiburan tu lah. Berbasikal, bagus. Okay, berbasikal tadi awak ambil amalan gaya hidup sihat. Amalan gaya hidup sihat tadi. Okay, alright. Berenang, pukul orang. Jangan. Okay, dan melakukan aktiviti seni. Okay, dan melakukan aktiviti seni. Risau kita. Melakukan aktiviti seni. Pandai. Oh, okay. Alright. Makan. Wah. Okay, boleh juga tu. So, mungkin saya akan pakai terbuktilah bahawa. Contoh, saya pakai terbuktilah bahawa. Okay. Right, dot. Saya akan buat ayat isi. Saya sebut balik tema. Okay. Right. So, jom saya bacakan jawapan kita. Jawapan saya akan berbunyi begini. Let's say ini adalah yang terakhir. Yang terakhir mesti awak pakai apa? Akhir sekali, betul lah. Klise. Saya tak nak akhir sekali. Saya pakai apa? Dengar. Seperkara lagi untuk mengurangkan stres, okay, ataupun menjaga kesihatan mental, remaja juga digalakkan untuk melakukan hobi yang berfaedah. Kita sedia maklum bahawa hobi merupakan aktiviti yang dilakukan pada masa senggang. Remaja digalakkan untuk melakukan hobi yang berfaedah
bagi mengisi masa lapang mereka dengan baik. Okay. Apabila melakukan hobi, mereka akan dapat mengurangkan stres kerana hobi biasanya merupakan aktiviti kegemaran remaja. Titik. Dengan cara ini, okay, remaja mampu mengalihkan tumpuan mereka daripada asyik memikirkan masalah. Contohnya melalui aktiviti seperti menanam pokok dan melakukan sebarang aktiviti seni. Titik. Terbuktilah bahawa dengan melakukan hobi yang berfaedah, masalah kesihatan mental akan dapat diatasi oleh remaja. Titik, itu sahaja. Boleh? Right? Ayat penegas jangan pakai kesimpulannya. No, no, no. Itu hanya untuk penutup saja. Okay? Awak save untuk penutup sahaja. Right, so kita pergi kepada yang seterusnya. Tumpuan dengan fokus sama ke? Boleh, sama saja. Dengan perhatian pun sama. Okay, bagus. Alright. Okay, so ayat yang kelima tadi sebab saya rasa gaya hidup ni senang. Gaya hidup ni maksudnya awak lakukan banyak aktiviti-aktiviti seperti bersenam, jangan merokok, okay. Yes, ini senang lah. Saya rasa gaya hidup ni yes. Okay, alright. So penutup, jom kita buat penutup. Okay, dah screenshot kan tadi kan? Okay, alright. Saya bagi screenshot lagi sekali. Apa beza kekacang dengan kacang? Kekacang tu banyak sikit lah. Dan dia kacang tu bersifat memang kacang. Kekacang ni makanan yang berteraskan unsur-unsur kacang. Dia macam tu. Alright. Okay, so kita pergi kepada seterusnya. Iaitu penutup. Okay, penutup saya senang je. Formula saya ialah SAS. S-A-S. Siapa, apa, supaya. Saya tak pakai pun ayat cadangan, ayat harapan. Klise. Spesifik siapa, apa dan supaya apa kita buat macam tu. Right? So kesimpulan wajib, ayat kesimpulan wajib yang peribahasa juga adalah wajib. Jangan risau, saya janji saya akan bagi 2 peribahasa kepada awak. Dan awak akan mempunyai 2 peribahasa dalam SPM 2021. Saya janji. Okay? Alright. So ayat kesimpulan. Biasa bercakap tentang ayat kesimpulan, okay, kena adalah iaitu penanda wacana kesimpulan. Okay, kena letak penanda wacana kesimpulan. Kesimpulannya, konklusinya, intihanya, sebut balik ayat arahan. Sebut balik ayat arahan dan juga tema. Tak susah pun, you just kill the time. Contoh. Okay, tapi saya galakkan kat sini. Kat sini, letakkan satu ayat penegas. Sorry, bukan ayat penegas, Zack. Kata penegas. Okay, terbuktilah bahawa, contoh tengok natijah salah, natijah bukan kesimpulan, natijah masuk di kesan. Natijah masuk di kesan, hati-hati. Tapi kita tak bercakap tentang penanda wacana lagi. Awak tengok dulu saya cara nak tulis. Alright. Alright, saya sengaja bagi 6 isi. Sebenarnya 5 isi yang dah mantap pun dah okey dah. Saya sengaja bagi lebih. Dengar, jawapan saya akan jadi macam ni. Okey, tuntas dia digalakkan untuk awak letakkan sebagai ayat penegas, bukan ayat penutup. Okey, itu digalakkan untuk ayat penegas. Kesimpulannya, jelaslah bahawa terdapat banyak cara yang boleh dilakukan oleh remaja untuk mengurangkan masalah mental mereka. Titik. Boleh faham? Right? Okay, so itu dia. Akhirul kalam. Akhirul kalam digalakkan kalau buat dalam contohnya dalam bentuk ucapan. Itu boleh. Akhirul kalam ataupun dalam bentuk penulisan. Dan itu boleh. Tetapi tak digalakkan awak pakai untuk bentuk macam ni lah. Dalam forum boleh. Tak ada masalah. Okay, so saya ulang balik. Kesimpulannya, jelaslah bahawa terdapat banyak cara yang boleh dilakukan oleh remaja bagi mengatasi masalah kesihatan mental mereka. Titik, settle. Itu ni ibarat awak sebut je balik. Apa yang soalan nak. Itu je. Basically. Right? So kita pergi kepada siapa. So please be specific. Jangan buat semua pihak perlu bekerjasama. Bagi tahu siapakah pihak itu dan apakah bentuk kerjasama dia secara spesifik. Dia nak awak berfikir kat sini. Jangan malas berfikir. Okay? Alright. So, siapa yang kena bertanggungjawab? Bagi saya idea. Siapa? Masyarakat boleh general, very general. Remaja lah kena bertindak, betul tak? Dia yang ada masalah. Dia yang kena fikirkan. Daripada base apa yang tu. Guru-guru juga boleh, ahli keluarga juga boleh. Boleh, tak ada masalah. Okay, but let's say saya nak ambil remaja. Boleh? Okay, remaja. Kalau nak buat semua pihak, boleh juga. Semua pihak, terutamanya remaja sendiri. Boleh juga. Macam tu. Alright. So, remaja. Dia perlu buat apa? Remaja perlu buat apa? Dia perlu mengenal pasti sama ada mereka ini mempunyai masalah kesihatan mental atau tidak. Betul tak? Perlu mengenal pasti. Mengenal pasti. Okay. Masalah mental mereka. Dan segera mencari penyelesaian. Contohlah saya buat idea saya saja. Mencari penyelesaian.
penyelesaian. Dan mencari penyelesaian. Contoh. Okay. Okay, hal ini penting supaya apa? Supaya apa? Come on. Supaya apa? Supaya KPM boleh. Okay. Okay, kenapa? Kenapa remaja perlu cari solution? Supaya apa? Supaya dapat menghindari perbuatan agresif disebabkan ataupun berpunca daripada kelemahan mengawal mental. Okay, alright, okay. So peribahasa, okay. Bagi tahu saya, student saya, apakah peribahasa powerful saya? Come on. Okay, untuk dapatkan emosi yang terbaik, bagus, very good. Okay, formula saya punya penutup saya, wajib saya pakai lidah pendeta. Wajib saya pakai lidah pendeta yang membawa maksud kata-kata hikmat. Maksud dia adalah kata-kata hikmat. Okay, cuba awak tengok. Awak pakai bab kata pepatah. Pepatah bukan peribahasa. Pepatah itu sendiri bukan P-E-P-A-T-A-H, itu bukan peribahasa. Tapi kalau saya pakai bab kata lidah pendeta itself adalah peribahasa. So dapat satu kredit kepada awak. Okay, yes, itu dia. Alright. So ingat, dia mesti tentang usaha. Apa saja peribahasa tentang usaha. Dan saya nak pilih, contoh saya nak pilih, kalau tidak dipecahkan ruyung. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Manakan dapat sagunya. Okay, apa saja peribahasa tentang usaha, tak ada masalah. Letaklah. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Bagus, very good. Okay, so dengar jawapan penutup kita akan berbunyi begini. Saya bacakan. Okay, alright. Kesimpulannya, jelaslah bahawa terdapat banyak cara yang boleh dilakukan oleh remaja bagi memastikan kesihatan mental mereka berada pada tahap yang baik. Titik. Oleh hal yang demikian, remaja perlulah mengenal pasti masalah mental mereka dan segera mencari penyelesaiannya. Hal ini penting supaya remaja dapat menghindari perbuatan-perbuatan agresif berpunca daripada kelemahan mengawal masalah mental tersebut. Bab kata lidah pendeta, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Okay, boleh tak? Nak screenshot, go ahead. Boleh. Miss, asyik memangku tangan, mati dalam angan-angan, boleh ke? Asyik memangku tangan, mati dalam angan-angan. Maksudnya tak buat apa-apa. Yang tu mungkin awak boleh bagi situasi dia kepada ibu bapa yang tak buat apa-apa kepada anak-anak. Pun boleh. Okay, pun boleh. Alright. Okay, so itu dia. Yang ini adalah bahagian ni. Okay, ada nak pendahuluan tadi. Ini adalah pendahuluan tadi. Okay, alright. So masa kita dah pun tamat. Okay. Nanti mungkin awak boleh minta link daripada kawan kita, dia Tyro tu nanti, okay, untuk minta link untuk masuk dalam grup saya, okay. Alright, upload tak? Awak nak ke? Yang bagi dalam ni? Tak apalah, saya letak dalam grup lah, boleh? Saya letak dalam grup lah, okay. Right, so itu saja. Terima kasih banyak. So sorry kalau ada kekurangan, okay. So saya harap awak boleh praktikkan karangan ini kat dalam latihan awak. Selalu ingat, highlight satu perkara dan pecahkan. Bersoal jawab diri kita macam orang gila, tak apa. Okay, dan ingat kepada mereka yang mempunyai masalah depresi, masalah kesihatan mental, saya ada bersama dengan awak, okay, dan jangan buat apa-apa yang menyakitkan diri kita sebab kita ni satu hari nanti berguna untuk masyarakat umum. Okay, jadi I love you so much. Saya sayang awak dunia akhirat, okay. Jangan risau, saya ada untuk awak. Okay, sama-sama kita menuju kejayaan dalam keadaan yang sihat walafiat. Okay, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Bye.